Tuan-tuan. Jadi membazir itu sebenarnya. Dan ini yang saya sebut tadi, dalam hidup kita, kenapa umat jadi macam tu? Sebab kita tak mengaji apa itu daruriyat, apa itu hajiat, apa itu tahsiniyat. Dia panggil ini ilmu tentang usul syariah, bab fiqh. Tak ada orang ajar benda ni, usul fiqh dekat masjid, qawaid fiqhiyah dekat masjid. Orang tak ajar, semua orang malas nak mikir. Orang Melayu kita ni nak mengaji bab puasa, semayang, hak tu je. Itu sebab hidup kita jadi tak betul. Di antara benda yang tak betul, saya nak bagi tahu satu contoh. Seorang pekerja, hari pertama masuk kerja, lepas minggu terus minta surat tawaran. Minta surat tawaran. Saya kata, nak buat apa dia minta dengan saya? Nak buat apa? Dia kata, nak pergi buat pinjaman bank. Untuk apa? Nak beli kereta. Baru pertama kali kerja, dah minta offer letter untuk bawa ke bank untuk dapat pinjaman untuk beli kereta. Mengikut perancang keuangan, dia kata sikap macam ni salah. Apabila orang Melayu baru dapat kerja terus beli kereta, dia akan terjebak. Kereta mahal, maksud kereta baru, belum maksudnya kereta baru, dia akan terjebak dengan hutang sekurang-kurangnya 7 atau 9 tahun. Dalam 7-9 tahun itu akan ada lagi hutang-hutang lain yang akan berganda. Nak hutang kahwin, hutang rumah, hutang peti, hutang macam-macam. Saya nasihat kat dia, saya kata tak payah beli kereta lagi. Pengikut pengalaman saya dah lalu benda ni. Akhirnya saya menerima parahnya teruk kata. Kumpul je duit dalam 4 bulan ataupun 3 bulan, awak beli je lah kereta yang biasa. Sekadar cukup awak pergi pejabat, letak tengah panas, beli cash. Tak nak. Sebab apa? Mentaliti ayah tadi. Kalau nak beli, beli baru. Ayah tadi terus pam anak ini, suruh pergi buat pinjaman. Ayah tak betul. Tak tahu beza mana dia daruriyat, mana dia hajiat, mana dia tahsiniyat. Padahal ayah ada dah kereta. Tapi agak orang kita ni tak padan dengan duit. Kalau duit banyak dan keperluan dia memerlukan, tak apa, belilah kereta mahal pun. Sebab itu tugas dia. Tapi ini kita dalam keadaan tersempit begitu pun memilih itu, tuan-tuan. Jadi dalam masalah ini, tuan-tuan sekalian, saya tak sempat nak hurai. Saya nak pergi kepada hasilnya. Tuan-tuan, perkara yang paling penting sekali ialah kita kena ada al-qanaah dalam hidup, iaitu berpada dengan apa yang diberi. Apa makna al-qanaah? Al-ijtiza' bil yasir min al-aghradil muhtaj ilaih. Kita ambil sekadar yang mudah daripada perkara-perkara yang memenuhi keperluan kita. Di mana dia kata manusia itu bila kurang qanaahnya akan bertambahlah marahnya. Bila manusia ni tak reti berqanaah, berpada, maka timbul kemarahan dalam masyarakat. Tengok dekat banjir, dekat Pahang, bertumbuk nak dapatkan bantuan. Sebab apa? Tak boleh nak bersabar. Padahal nak bagi itu semua tu, bukan kena beli pun, tapi tak ada qanaah. Kemudian mereka akan hilang keredaan dengan apa yang Allah beri rezeki kepada mereka. Bahaya sekali bila Allah beri rezeki, kita rasa tak puas hati. Perasaannya maksudnya ada dah tapi tak puas hati. Ada dah ni dalam bank ni 20,000, 10,000, 30,000, sikit lagi ni. Kena tambah lagi, sekurang-kurang ada 1 juta, 2 juta. Kalau orang ini orang yang boleh mengurus 1 juta, 2 juta untuk manfaat, tak apa. Tapi kalau kita, tuan-tuan, sekadar kumpul dalam bank, lepas tu duduk tengok akaun, alhamdulillah ada dah 1 juta, insya-Allah, lega dah. Syirik kita. Sebab kita bersandarkan kepada keuangan sebagai sandaran ketenangan hidup, bukan reda dengan apa yang Allah bagi. Banyak ni punah kat sini. Kemudian ketika itu kita mula tak reda dengan makanan yang mengenyangkan kita, dan tak reda dengan pakaian yang menutup kita, dan tak reda dengan kenderaan yang sedang membawa kita. Sebab itu kita pun tukar baju, tukar tudung, macam-macam fashion tudung, tukar kenderaan tu tak henti-henti. Kalau tukar tak berhutang tak apa, tukar tambah hutang. Contoh sini, tukar pula kalau kenderaan macam tadi. Ya Allah, saya rasa itu dia akan ada keadaan. Lepas tu, tuan-tuan, kereta hari ni bukan lagi kereta. Kereta hari ni dah jadi gaya. Orang tak beli kereta, orang beli style. Kilang tak tahu nak buat apa dah untuk kereta, sebab kereta dah perfect. Tinggal lagi tu ubah lampu, ubah bumper, ubah itu, ubah ini, harga mahal.
Tambah ini, tambah itu, harga jadi mahal. Kereta yang sebenar, kereta yang boleh membawa manusia kepada matlamat dia dan tidak menimbulkan masalah kepada dia. Kereta lah tu. Tapi orang tak beli kereta lagu tu hari ni. Proton Saga BLR ke abang betul? Atau apa? Tak ingat saya. Proton Saga yang baru tu pun orang tak mau pandang. Kebetulan banyak masalah pula. Tapi pada saya, tuan-tuan, kalau kita berpada, pakai yang second hand pun tak apa. Kita orang tak ada duit ni. Beli yang 10,000, 15,000 repair. Dia tak rosak dalam masa 2 hari. Sekali repair kereta, pengalaman saya, boleh pakai setahun, 2 tahun, tak rosak. Kata sekarang, kita je rasa tak puas hati. Memanglah yang baru bila kita tekan, yang sedap. Sebab kullu jadid laziz. Orang Arab kata setiap yang baru memang sedap. Tapi masalahnya sedap tu setakat tu je. Tugas kita untuk hajiat ke untuk apa? Jadi tuan-tuan sekalian, mari kita berpada dengan keredaan. Apa reda? Reda ni al-qanu'. Apa makna berqanaah? Dari sudut bahasa, al-qunu' yakni ar-ridha bil yasir min al-ata. Kita boleh puas hati dengan pemberian yang sedikit. Kita boleh puas hati. Kata Imam Sayuti, reda tu apa dia? Al-qanaah tu apa? Iaitu ar-ridha bima dunal kifayah. Ar-ridha bima dunal kifayah iaitu kita boleh terima walaupun benda tu tak memenuhi keperluan kita. Kita boleh terima walaupun dia tak memenuhi keperluan kita. Itu dia panggil redha. Itu dia. Wa tarku tasarruf ila al-mafqud, dan meninggalkan perbuatan mengidam-ngidam kepada benda yang sudah hilang. Oh, Allah rugi semua hilang. Allah kalaulah tak hilang. Dan yang seterusnya, wal istighna bil mawjud, dan tidak memerlukan, tidak meminta, tidak berkehendak kepada segala yang ada. Itu baru dia panggil qanaah. Kata Imam Sayuti. Lepas tu kita duduk mana hari ni? Kita duduk mana? Kita tengok je lah rumah kita, tiap pagar tu boleh buat rumah orang lain sebutir pula. Maaf lah kalau mau sebut dengan sebab hati lah, memang nak sebab hati. Pagar rumah kita tu boleh buat rumah biasa. Apa ni? Rumah PPRT ke mana? Pagar kita. Lepas tu atas pagar lampu kita tu boleh ganti berapa lampu masjid. Mewahnya kita. Tak payah masuk bilang lah tangga rumah lagi dengan kerumnya, dengan lampu macam Istana Sultan. Tak payah bilang, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam ayat ni kalau tuan-tuan balik, ada satu golongan manusia daripada zaman Nabi, dia panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni lebih kurang 400 sahabat, yang mana mereka ni datang daripada luar Madinah, menempat di masjid sahaja. Mereka tak ada apa. Sehingga ada setengah yang mati tu ada kain selai saja. Mana bila tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Duduk dekat masjid Nabi je. Dan mereka ni miskin. Sebab apa? Kerana mereka ini sibuk hidup mereka untuk pergi berjihad bersama Rasulullah. Mereka tidak sempat dan tidak ada masa untuk berniaga. Mereka tidak ada masa. Tetapi Quran menyifatkan mereka ini yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang yang tak tahu keadaan mereka akan mengatakan mereka macam orang kaya. Sebab apa? Minat ta'affuf, kerana mereka bertahan. Di mana ta'rifuhum bisamahum, kamu boleh kenal mereka dengan tanda mereka. Apa dia? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada manusia dengan secara lahap. Kita hari ni pergi buat pinjam bank tak lulus. Rayu. Tak lulus bank ni, pergi bank ni, tak lulus bank ni, habis bank kita pergi tak lulus semua. Kawan pembangar dah tak tahulah buat apa bank tak saya terima pinjam dengan kawan. Sepatut kalau tak lulus bank tu alhamdulillah. Siapa ada kata? Tak ada kata kelik sedih. Sebab apa? Bank tak lulus pinjaman lah yang tak boleh lah kita nak renovation. Tuan-tuan sekalian, bank tak lulus. Padahal bank ni manusia paling suka meluluskan pinjaman sebab dia dapat untung. Tiba-tiba bank tak lulus permohonan. Kita balik sedih. Sepatutnya tak apalah. Alhamdulillah lah kalau tu. Maka tuan-tuan sekalian, ada segolongan manusia yang macam tu. Jadi sebab tu cuba kita tengok. Di antara keluhan manusia ni, orang yang dah kahwin dia kata apa? Laitani a'zab. Sedapnya kalau aku bujang semula. Bukan bujang. Bujang ni tak kahwin semula. Mana jadi orang bujang macam tak kahwin lagi. Orang bujang pula kata, mata atazawwaj wa artah. Bila lah aku nak kahwin dan boleh hidup senang-senang.
Orang kaya pula kata laitani uhissu bi rahatil bal. Oh sedapnya kalau aku boleh rasa tenang sikit otak. Sebab apa? Kaya kan sumak tuan. Sebab dia kena urus dunia. Cuba ada 2-3 butir bukit ladang, getah ke kelapa sawit. Jadi hamba kelapa sawit, hamba getah lah kita. Sebab kita ada kekayaan, kita kena urus. Lepas tu orang miskin pula kata laitani ghaniyun wa aishu hayati. Allah sedapnya kalau aku kaya, aku boleh menikmati kehidupanku. Al-ajuz, orang yang tak Allah, orang tua. Dia kata laitas syababu ya'udu man, sedapnya kalau muda datang lagi. Nah, hak orang muda pula laitani tiflan. Oh sedapnya kalau aku jadi budak-budak semula. Bila mas'uliyatin, tak ada tanggungjawab. Kullu hammi lu'bati, hanya aku mahukan permainanku. Budak-budak pula duk kata mata aku buru bilalah aku nak besar sikit. Dia duk kecil-kecil tapi lari. Orang hidup pula dia kata laitani amuku, kalau aku mati pun sedap sikit. Kai artahu min hazid dunia, supaya aku boleh rehat daripada dunia ini. Orang yang mati pula duduk dalam kubur, ya tamanna an ya'udaka yu'awwidh ma fata. Dia berangan-angan nak hidup balik supaya dia boleh ganti apa yang dia tertinggal dulu. Maka uzran ayyuhal bashar, gitulah, maaflah wahai manusia. Mata satash'uruna bil qanaah, bilalah kamu nak boleh rasa kamu berpuas hati dengan hidup kamu? Gitu, betul tak? Cuba cek. Tak ada siapa tak mengeluh atas muka bumi. Tak ada siapa. Semua mengeluh tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian. Maka saya nak beritahu, bukan nak iklan dia ni, tapi kebetulan dia ni hebat sangat iklan dalam TV lah, dalam internet lah. Tuan-tuan sekalian, dia iklan macam kita ni, nampak dia jadi gila kita sebab mudah doa beli. Maka tuan-tuan sini saya nak kata, sesungguhnya di antara al-qanaah itu dan politik yang betul dalam mengurus hal penggunaan, dia ada hubungan yang kuat. Di mana bagaimana nak nampak? Dia akan nampak dan tertera apabila kita tidak terpesona dengan apa yang disebarkan oleh syarikat-syarikat iklan dan juga pusat-pusat perniagaan dan gedung-gedungnya, daripada gambar-gambar yang mana kita tidak perlu pun dan kita tidak berhajat pun kepadanya. Tengoklah, ni kasut macam ni, nak pakai gimana nak pergi masjid? Sesuai nak gimana ni orang pakai kasut lagu ni? Contoh. Jadi benda-benda ginilah tuan-tuan yang menyebabkan harga jadi mahal. Duit tak cukup, kita mengeluh. Maka Nabi SAW berpesan, unzuru ila man huwa asfala minkum, kamu tengok kepada orang yang lebih rendah daripada kamu. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan tengok orang yang sebelah atas daripada kita. Fahuwa ajdaru alla tazdaru bi ni'matallah alaikum, maka itu lebih layak agar kamu tidak memprotes nikmat Allah kepada kamu. Dan Nabi SAW pernah menyebut, al-qana'atu kanzun la yafna, berpada itu merupakan gedung yang tidak akan habis. Wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, secara ringkas saya minta maaf lah, panjang sikit hari ini. Sebenarnya saya ingat nak pendek saja, tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita redha ajalah. Barang naik, kita redha dengan itu, memang kemahuan Allah. Tetapi kita muhasabah apa dosa yang telah kita buat sehingga Allah kenakan benda itu kepada kita. Itu saja. Jadi lepas tu kita bertahan, berpada dengan apa yang ada. Di antara benda yang kita boleh ubah, kita tidak semesti cukup segala-galanya. Kalau selama ni kita memikirkan keselesaan, sekarang kita boleh fikir tak apalah kalau kurang sedikit, asalkan yang asas itu terlaksana. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf, apa yang baik itu dari Allah dan apa yang buruk itu adalah kelemahan saya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.